Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamaluddin bin Muhammad, nombor metrik 260001, pelajar PACE UUM Johor Bahru. Hari ini saya ingin buat pembentangan bagi subjek GM 3053, pengurusan latihan dalam organisasi. Hari ini pembentangan saya adalah bertajuk analisis keperluan latihan dalam Polis Diraja Malaysia. Jadi pengenalan bagi tajuk inilah dalam sesebuah organisasi, kepentingan dalam mengamalkan analisis keperluan latihan seringkali dipinggirkan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat pendapat mengenai latihan dan serta kursus yang sering diajukan secara tidak formal tanpa pengurusan pengajuran yang baik. Kebiasaannya, sesebuah organisasi itu meletakkan sepenuh keputusan kepada pihak pengurusan atasan bagi menentukan jenis latihan khusus maupun taklimat yang perlu bagi pekerja yang dihadiri. Analisis keperluan latihan merupakan satu langkah yang paling perlu diamati bagi memastikan latihan atau kursus itu bukan sahaja dapat memastikan sesuatu pelanjaan dalam latihan yang dibuat oleh organisasi itu berjaya, tetapi dalam peringkat latihan tersebut dapat meminimalkan sedikit antara kesilapan yang boleh terjadi dalam sesebuah latihan atau kursus tersebut. Analisis keperluan latihan pada peringkat pertama sesebuah organisasi itu hendaklah dianalisis seterusnya dengan menjalankan operasi kerja dan menganalisis individu yang perlu bagi sesuatu latihan. Dalam sesebuah organisasi, analisis keperluan latihan ataupun TNA perlu digunakan untuk menyemak sama ada wujudnya perbezaan di antara sesuatu teori dan amalan dalam organisasi tersebut. Antara teknik yang digunakan dalam menjalankan TNA dalam sesebuah organisasi adalah seperti berikut. Mengadakan temu bual. Bagi tugasan ini saya memilih Polis Diraja Malaysia. Jadi saya mengadakan temu bual bersama pegawai rendah polis yang bertugas di kaunter aduan di beberapa balai di Johor, mengedarkan dan membuat analisis borang kaji sidik yang telah diedarkan di seluruh jabatan di PDRM Johor, mendapatkan maklumat khusus yang perlu dalam sistem laporan nilaian prestasi tinggi seluruh kontingen Johor. Sistem laporan nilaian prestasi tinggi ini juga dikenali sebagai LNPT. Jadi, sedikit sebanyak latar belakang mengenai organisasi PDRM. PDRM sejarah awal penubuhan PDRM ni pada 25 Mac 1907. Yang dengan berkuasanya Charter of Justice, satu sistem kepolisian yang moden dan sistematik ini telah bermula di Pulau Pinang. King George II telah menggunakan satu piagam yang telah memisahkan kuasa kehakiman daripada kuasa perundangan, lalu membawa kepada penubuhan sebuah pasukan polis di negeri itu. Tanggal 16 September 1963, seluruh negeri di Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura telah bergabung dan pasukan polis telah disatukan dan telah dinamakan semula sebagai Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Ketua Polis Negara. Sehingga kini, Polis Diraja Malaysia telah memiliki satu ibu pejabat polis di Bukit Aman, 14 buah kontingen di setiap negeri, 148 ibu pejabat polis daerah dan 837 balai-balai polis di seluruh Malaysia. Untuk sebagai sejarahnya, sehingga kini PDRM telah diterajui oleh 13 orang ketua polis negara yang berpangkat Inspektor Jeneral Polis dan mempunyai kekuatan dan mempunyai 10 jabatan, antaranya Jabatan Pengurusan, Jabatan Logistik, Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Integriti Pemanduan Standard, Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik dan sebagainya. Kekuatan anggota PDRM di seluruh Malaysia ini adalah lebih kurang 128,000, termasuk pegawai kanan dan pegawai rendah polis, tapi tidak termasuk pegawai awam. Apakah misi PDRM? Misi PDRM adalah sebagai satu peneraju keselamatan bagi mengekalkan negara Malaysia ini amat selamat dan aman. Dan misi PDRM juga memberikan perkhidmatan kepolisian yang profesional, berkualiti dan berintegriti ke arah keselamatan dan ketenteraman awam. Pada tahun ini, moto polis telah dikekalkan, iaitu polis dan masyarakat berpisah tiada. Antara objektif PDRM ialah meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang ketenteraman awam dan keselamatan negara, mengawal dan memeteras jenayah, ancaman dadah
dan mengurangkan kegusaran awam. Mempertingkatkan kecekapan dan kebersamaan pengumpulan risikan keselamatan. Mempertingkatkan kecekapan dan kebersamaan penyampaian perkhidmatan awam antara piagam-piagam pelanggan PDRM. Dalam menzahirkan visi dan misi, PDRM berjanji untuk memberikan perkhidmatan berkualiti dengan menerima di layanan kaunter saringan dalam masa tempoh lebih kurang 15 minit setelah mengambil nombor giliran. Semua aduan dan maklumat yang diterima, sama ada yang disalurkan selama media elektronik atau khidmat aduan media masa, akan diberi maklum balas dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh aduan dan maklumat diterima. Kehadiran di tempat kejadian oleh first responder iaitu MPV, URB atau cawangan lain adalah dalam tempoh 13 minit semasa maklumat itu diberi tahu. Antara contoh kegiatan ragut, jenayah, kebakaran dan sebagainya. Strategi latihan dan khusus. Isu dan permasalahan di kaunter-kaunter aduan di Balai Polis seluruh Malaysia memang sudah dikenal pasti. Sewajarnya setiap anggota yang bertugas di kaunter aduan diberikan latihan dalam perkhidmatan atau LDP atau kursus pemantapan perkhidmatan kaunter aduan. Oleh itu saya ingin mencadangkan kursus yang akan dilakukan ialah dengan tajuk kursus pemantapan kaunter aduan. Apakah yang dimaksudkan dengan latihan? Latihan ialah bagaimana suatu proses untuk memperoleh serta memperbaiki kemahiran, meningkatkan kemahiran dan memerlukan sikap untuk meningkatkan kualiti kerja. Bagi organisasi, latihan merupakan satu pelaburan mereka dan meskipun terdapat berbagai jenis latihan, namun matlamat latihan adalah jelas bagi mempertingkatkan kecekapan, menjalankan tugas serta menambah baik kualiti kerja. Antara masalah yang sering dihadapi oleh pekerja di mana mereka ingin menjalankan kewajipan mereka sebagai pekerja yang baik, namun terdapat kekangan dari segi aspek kemahiran yang membantutkan usaha mereka untuk memberikan perkhidmatan yang baik. Sebagai penyelesaian masalah, maka latihan dianggap sebagai satu perkara yang amat penting seiring dengan perubahan yang telah berlaku pada masa kini. Apabila organisasi gagal untuk mengenapasti impak dan cabaran ini, maka ia akan menyebabkan organisasi terjerumus ke dalam masalah. Sasaran latihan dan khusus. Kumpulan sasak atau target group bagi khusus ini adalah di kalangan pegawai rendah polis dari seluruh balai-balai dan bahagian-bahagian PDRM di Johor yang terlibat secara langsung yang bertugas di kaunter aduan dan juga mereka yang sentiasa berhadapan dengan orang awam. Pelibatan adalah mengikut pangkat dari constable ke sub-inspector dari grade YA1 hingga YA8, di mana ia akan melibatkan ketua polis balai, petugas-petugas kaunter aduan dan penyedia kaunter aduan. Kalender aktiviti bagi tahun 2022. Setiap perancangan dan susun atur pelaksanaan suatu kursus, latihan, taklimat dan seminar adalah di bawah tanggungjawab cawangan latihan di Ibu Pejabat Polis Kota Johor mengikut keperluan dalam PDRM. Pelaksanaan latihan. Bagi melaksanakan kursus pemantapan kaunter aduan, latihan perlu dijalankan dengan merujuk kepada tahap peringkat seperti berikut. Keperluan latihan. Arisan keperluan latihan untuk meneliti keperluan sesuatu kursus dengan mengenapasti objektif dan pendekatan kursus secara berkesan. Perangkaan dan membangunkan kursus yang berkesan dan seterusnya dapat mengetahui keberkesanan kursus tersebut bagi tujuan penambahbaikan pada masa akan datang. Penilaian, latihan dan kursus. Penilaian kursus pemantapan kaunter aduan ini di seluruh pasukan PDRM di bawah Kota Johor adalah berdasarkan perkara berikut. Maklum balas yang diterima daripada para peserta melalui borang penilaian khusus. Adakah kursus yang dihadiri itu mencapai objektif? Adakah peserta kursus dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka di dalam menghadiri kursus tersebut? Antara lain penilaian fizikal dari pegawai penyelaras kursus. Penilaian ini juga merangkumi penilaian sebelum dan selepas kepada para peserta yang dilaksanakan melalui tahap pengetahuan, kemahiran, sikap peribadi melalui penyelia dan pegawai atasan. Pemantauan latihan dan kursus. Keperluan latihan, kursus dan aktiviti pegawai.
buku rekod kehadiran khusus. Buku rekod kehadiran khusus ni adalah metod yang boleh diaplikasikan daripada buku rekod kehadiran khusus. Dengan rekod kehadiran yang telah diisi oleh pegawai polis dari khusus berkenaan, maka ia merupakan salah satu pengesahan kehadiran khusus. Laporan kehadiran khusus. Pegawai polis yang telah menghadiri khusus akan didaftarkan dalam buku latihan oleh penganjur. Pengetahuan, kemahiran dan kebolehan KSA yang telah dikenal pasti. Berdasarkan analisis organisasi PDRM yang telah dijalankan, analisis keperluan latihan yang dikenal pasti adalah seperti berikut. Layanan yang diberikan oleh petugas kaunter aduan tidak mesra pelanggan. Waktu menunggu untuk membuat laporan yang begitu lama. Fasiliti kaunter aduan yang tidak memberikan keselesaan serta kondusif kepada pelanggan. Kekurangan antara salah satu lagi punca ialah kekurangan pegawai polis di kaunter aduan akibat kegagalan tugas lain seperti terpaksa membuat bantuan sumber manusia untuk tugas-tugas optapesas, optapes perdana, jaga aman dan sebagainya. Analisis keperluan dalam organisasi PDRM. Kesiapsiagaan pegawai polis, persekitaran pembelajaran, pembinaan latihan, perancangan penilaian. Oleh itu, setiap kursus yang dianjurkan oleh sebuah organisasi perlu dirancang penilaiannya berdasarkan segala input yang diberikan semasa program kursus tersebut dijalankan. Kaedah dan latihan kursus. Berdasarkan objektif latihan dan suasana pembelajaran, teknik dan kaedah suatu latihan atau kursus itu perlu bersesuaian dengan objektif yang mahu dicapai. Analisis keperluan latihan bagi individu. Temu bual, menjalankan aktiviti temu bual bersama pegawai polis yang bertugas di kaunter aduan. Sistem LNPT, laporan nilaian prestasi tinggi bagi mendapatkan maklum balas bagi keperluan kehadiran khusus yang dihadiri. Hasil temu ramah bersama pegawai polis. Setelah saya menjalankan temu ramah bersama pegawai rendah polis yang diarahkan bertugas di kaunter aduan, berikut merupakan senarai tanggungjawab yang berada dalam tugasan mereka. Tugasan mereka ialah menerima segala bentuk laporan, mengeluarkan resip pembayaran bagi segala report yang hendak mendapatkan salinan pengesahan. Antara tugas lain ialah memaklumkan laporan-laporan kes-kes menarik kepada Ketua Polis Balai. Petugas kaunter aduan juga menerima segala bentuk kejadian jenayah. Kesimpulannya, sesuatu organisasi khususnya PDRM pastinya dapat pasti sekiranya pegawai polis di seluruh balai, ibu pejabat polis daerah maupun ibu pejabat polis kontingen memerlukan beberapa kursus atau latihan maupun taklimat bagi peningkatan mutu dan hasil kualiti tugas mereka. Dengan adanya kursus dan latihan-latihan dalam perkhidmatan, pastinya menjadikan seorang pegawai polis itu lebih berkeyakinan dengan ilmu pengetahuan serta latihan amali yang telah dipelajari daripada kursus maupun latihan yang dianjurkan. Dengan adanya analisis keperluan latihan, maka sesebuah organisasi tersebut pastinya mengetahui keperluan latihan bagi pekerja, masalah-masalah yang mereka melaksanakan tugas harian dan juga mengetahui jenis khusus atau latihan dalam perkhidmatan yang diperlukan oleh mereka. Oleh itu, cawangan latihan di sesebuah ibu pejabat polis daerah ataupun ibu pejabat polis kontingen pastinya boleh mengadakan edaran senarai jadual khusus yang telah dirancangkan atau mengenal pasti pegawai polis yang memerlukan latihan dan khusus agar prestasi kerja seorang pegawai itu dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih cemerlang. Dengan adanya analisis keperluan latihan yang dirancang oleh cawangan latihan, maka pelbagai isu dan masalah dalam sesebuah organisasi dapat dikenal pasti dan diambil tindakan sewajarnya. Dan pastinya kehadiran pegawai polis ke latihan atau kursus itu akan membuahkan hasil kualiti yang kerja yang cemerlang bagi PDRM. Sekian. Terima kasih.